Ya, Assalamualaikum Majdi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah ya. Rakan kita Majdi pun kelihatan sehat ya. Sempat kita bersapa dengan rakan kita Espalini sebentar Alhamdulillah. tadi. Bahannya cukup menarik. Kalau di daerah tu Tuan Majdi, bukan hanya kita merupakan di hujung minggu, untuk musim cuti persekolahan ini, apa antara aktiviti dan mungkin organisasi yang ada mengkayahkan acara-acara tertentu? Mungkin ini yang boleh dikongsikan Majdi? Ya, kalau di daerah Tutong, seperti yang kita maklum, terutama sekali Dewan Bahasa dan Pustaka, sudah pasti banyak aktiviti yang telah pun dirancang bagi anak-anak yang sedang menikmati cuti persekolahan. Dan di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong juga tidak ketinggalan mengadakan pelbagai aktiviti untuk kanak-kanak. Dan saya akan kongsikan sebentar nanti, insyaAllah. Ya. Baik, kita akan serahkan juga terus ya bersama dengan Majdi di sana. Silakan. Terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada anda penonton. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi siaran tas langsung yang dibawakan dari daerah Tuntong untuk edisi pagi Ahad ini. Dan alhamdulillah keadaan cuaca pada pagi dalam keadaan yang baik dan apa yang kita harapkan apa jua aktiviti yang telah pun dirancangkan pada pagi ini dapat dilaksanakan dengan baik juga dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa maklumat semasa akan saya kongsikan, namun terlebih dahulu apa kata kita saksikan bersama bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan anda pagi ini. Bahasa berperanan sebagai wahana penting dan signifikan untuk mempelajari dan memahami sesuatu ilmu pengetahuan. Pengaruh bahasa juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk budaya dan melestarikan kelangsungan budaya sesuatu masyarakat. Terdapat 7 puak di negara Brunei Darussalam yang mempunyai adat yang berbeza dan bahasa ataupun dialek tersendiri, termasuk bahasa Tutong. Masyarakat kita terutamanya generasi muda seharusnya mempunyai minda yang terbuka untuk sentiasa mempelajari sesuatu bahasa dan dalam masa yang sama perlu turut berpegang teguh pada jati diri mereka agar bahasa tersebut tidak pupus ataupun terjadinya perubahan bahasa maupun dialek kerana fenomena ini akan merosakkan kredibiliti bahasa atau dialek. Begitulah keutamaan bahasa Tutong. Bahasa Tutong merupakan bahasa yang sering digunakan untuk bertutur ataupun berkomunikasi oleh puak Tutong di negara Brunei Darussalam. Haji Ramli bin Tunggal merupakan salah seorang penduduk di daerah Tutong yang terdiri daripada puak Tutong yang memang dikenali fasih berbahasa Tutong. Beliau juga menerbitkan sebuah buku pada tahun 2005 yang berjudul Struktur Bahasa Tutong dan saya turut berkesempatan untuk menemu bual mengenai latar belakang sejarah buku beliau serta keunikan bahasa Tutong itu sendiri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih tu je. Ya, Alhamdulillah sihat. Berjumpa tu. Jam itu kot RTB. Oh. Dia jajan tu. Ajak jam itu kan pendekatan mengenai dengan Jiu Puan Bok. Bok mengenai dengan struktur bahasa Tutong. Buk jahit kan? Bok Jiu. Jadi macam itu. Jadi mau tahu nui perkara-perkara yo kan tahu dalam buk dia nak. Kenai gimana? Ia dari bahasa Tutong nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, itu dia tadi sedikit pertuturan dengan menggunakan bahasa Tutong. Dan seperti yang kita sudah ketahui ya, bahasa Tutong merupakan bahasa yang majoritinya diguna pakai oleh puak Tutong di negara Brunei Darussalam. Dan Auda, pada pagi ini kita akan membuat pendekatan bersama dengan Cikgu Haji Ramli bin Tunggal mengenai bahasa Tutong yang mana beliau memang sudah dikenali dan sudah pun menerbitkan buku struktur bahasa Tutong. Baik Cikgu, sebelum kita bertanyakan dengan lebih lanjut mengenai buku Cikgu ini, boleh Cikgu ceritakanlah latar belakang dan juga sejarah pendidikan Cikgu. Bercakap dengan latar belakang pendidikan saya
sebenarnya saya ni berasal Kampung Penanjung. Tahun 70, tahun 70 saya diaturkan ke Malaysia belajar di UM. Setahun saya di sana, balik ke Brunei, dan tahun 81 saya mengajar balik ke sekolah Inggeris Tutong. 4 tahun saya berada di UPD, dan setahun daripadanya, tahun 3 saya dihantar ke Malaysia UKM dalam program pertukaran pelajar balik ke Brunei. Jadi kami sebagai guru mengambil pendidikan terpaksa mengajar teaching practice. Teaching practice saya diaturkan di Sekolah Melayu Muda Hashim selama sebulan setengah. Dan selepas itu saya sebenarnya untuk membuat kajian, iaitu maksudnya latihan ilmiah. Jadi mulai 3 bulan sebelum habis tahun 4, jadi saya mulai membuat kajian ilmiah itu. Kajian ilmiah itu ialah apa yang dibukukan sekarang ini, struktur bahasa Tutong. Jadi mengenai bukuannya, mungkin boleh cikgu jelaskan kajian yang cikgu buat. Saya tumpukan kepada tiga perkara penting di dalam tata bahasa. Pertama, fonologi, yang kedua morfologi, dan ketiga sintaksis. Salah satu daripada keunikan bahasa Tutong ialah bunyi R. Bunyi R dalam bahasa Melayu standard yang ada getaran, tetapi dalam bahasa Tutong tidak bergetar, hanya dia sebagai gisiran lelangit lembut. Dia hanya bergisir. Mestinya R itu menjadi R. Bunyi GH itu kalau kita mengeja dalam bahasa Tutong, di mana letak R itu bunyinya GH. Jadi katalah raya, alu raya. Jadi raya itu bukan R, jadi alu raya. Kalau disebut raya itu bukan bahasa Tutong, tapi raya itu adalah bahasa Tutong. Jadi dimanapun letaknya R itu dalam bahasa Tutong dalam perkataannya, baik di awal maupun di tengah-tengah maupun di hujung kata, maka bunyinya masih juga R. Jadi R itu adalah sebagai satu identiti bahasa Tutong. Selama ini bahasa Tutong itu masih dituturkan oleh penutur natif bahasa Tutong. Maksudnya terutama sekali orang tua-tua. Kalau orang muda-muda setengah daripadanya. Tapi kalau kanak-kanak ataupun generasi muda sekarang ini, mereka itu tidak mengenali bahasa Tutong. Tapi bagaimanapun sekarang ini ada usaha bahasa Tutong itu supaya terus hidup. Dan UBD pun sendiri sudah membuka peluang untuk menjadikan bahasa dialek ini sebagai subjek pilihan. Dewan Bahasa dan Pustaka sekarang ini menyadari bahawa bahasa-bahasa etnik itu harus dipelihara. Sebagaimana dalam buku yang kita ada di sini, Leksikal 7 Dialek, daftar kata 7 dialek. Ini adalah satu usaha yang bagus untuk mengekalkan bahasa Melayu, bahasa etnik itu masih kekal, mantap, wujud dan digunakan oleh penutur-penutur natifnya. Puak Tutong termasuk dalam 7 puak jati di negara Brunei Darussalam, dan bahasa Tutong banyak dituturkan di kawasan daerah Tutong. Majoritinya terdiri daripada golongan yang berumur.
Diharap generasi muda kini untuk mengetahui serta mempelajari bahasa dan menghargainya sebagai bahasa warisan agar tidak pupus ditelan zaman. Demikian ada bahan yang kita dapat saksikan bersama pendekatan rakan kita Syuaidah dan bersama penerbitnya Nurziah ya, bersama Cikgu Haji Ramli mengatakan mengenai dengan struktur bahasa tutong. Itu dia satu bahasa yang digunakan oleh khususnya bagi mereka yang tergolong dalam puak tutong, dan kita pasti di negara ini terdapat 7 puak yang mana setiap puak mempunyai dialek ataupun aksen mereka yang tersendiri, meskipun ada juga dialek yang hampir sama seperti yang saya ketahui. Ada juga beberapa perkataan seperti tutung ayam disebut sebagai aal, manakala Belaik juga menyebut ayam juga aal. Jadi kadang-kadang ada juga persamaan antara setiap bahasa daripada 7 puak ini. Tapi yang kita pasti juga secara nyatanya generasi masa kini kita dapat lihat ya, mungkin pengurangan penggunaan bahasa-bahasa dialek atau bahasa-bahasa tradisi ataupun puak mereka ini mungkin kurang dipraktikkan masa kini, kerana kalau sejauh daripada tinjauan saya bersama dengan mereka yang tinggal di daerah Tutong ini dan juga mereka yang juga merupakan berasal daripada puak Tutong, kurang mempraktikkan bahasa Tutong bagi generasi masa kini lah. Tapi mereka yang lebih berusia, lebih mahir lagi dalam berbahasa Tutong. Jadi itulah baik bagi kita sebenarnya untuk mempertahankan dialek-dialek kita ni sendiri ya, insya-Allah. Baik, sebelum kita berpisah ingin saya kongsikan beberapa makluman semasa hari ini 14 Mac 2021 pada jam 6.30 pagi tadi telah pun diadakan larian pantai sejauh 24 km bertempat di Pantai Seri Kenangan, dan juga pada hari ini 14 Mac 2021 akan diadakan kempen kebersihan sampah sepanjang jalan perkuburan hingga simpang masuk Lubuk Pulau yang akan diadakan insya-Allah selepas solat fardu asar. Jadi kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di sekitar kawasan kampung Lubuk Pulau, bolehlah ya untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi acara membersihkan kempen kebersihan sampah sepanjang jalan perkuburan hingga simpang masuk Lubuk Pulau. Dan esok ada akan bermulanya program cuti sekolah penggal pertama yang diungkahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong. Dan pada hari esok, aktiviti bagi kanak-kanak adalah aktiviti kraft tangan, dan manakala bagi aktiviti muda-mudi adalah kraft tangan 3 dimensi. Ianya akan diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong bermula jam 9.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Jadi kepada anak adik-adik kita yang sedang bercuti sekolah, bolehlah ya datang ke Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong bagi mengikuti apa jua aktiviti yang dilaksanakan di sana. Baik, itu sahaja yang dapat dikongsikan dari pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Kita kembali bersama Muammar dan juga Serina. Silakan.